Orang pandang kita orang as seorang unemployed lah. Aku sangat kecewa dengan perception masyarakat lah. Bila ya fashion rambut aku macam ni pun dia nampak pandang aku ni macam tu lah, macam something gangster. Tapi sedih-sedih, tapi kita tahu apa kita buat tu je lah. Nama saya Raja Nazrin Shah bin Raja Zaham, umur 31, kerja full time as musician lah and music production. Nak jadi musician tu mungkin dalam darah family tu, music tu ataupun art lah sendiri, visual, music, tarian sangat kuat dalam family. Okey, nak kalau cerita cabaran memang mencabarlah. Macam zaman kita orang tu tahun 2012-2013, band yang di-endorse baju, masih clothing line akan bagi kita baju tu, itu band yang kira dah start something. So time tu tak ada satu pun clothing line nak endorse kita orang. Macam kita rasa kita orang deserve, tapi kita rasa macam apa diorang ni. So kita nampak that cronyism lah, tapi kita apalah, buanglah perkataan crony lah, community punya semangat tu kuat diorang. So kita nak blend dah, diorang tak nak terima kita orang. So kita pergi keluar. Baru first 2 shows dapat, bukan takat endorsement baju daripada diorang, even amplifier semua. Lepas tu baru orang Malaysia nak buka mata tau. Baru diorang macam diorang macam tu. Aku terkejut lah that time. Hopefully sekarang tak lah macam tu. Bila kita orang dah start expand, kita orang boleh prove them everyone's wrong. Macam contoh, before this kita orang hantar AIM. First AIM tu memang Universal buat, artis baru baik. And then okay, next year diorang tak nak hantar any karya kita orang. Kita orang terkejut. Kita orang tanya kenapa, diorang kata kita orang rasa macam tak dapat kot. Kalau korang nak hantar, korang buatlah sendiri semua, bayar. So orang macam terbakar lah. Aku memang terbakar lah sebab aku macam okay, tak apa, bagi semua borang kita orang duit semua di sini. And then tercalon. The label ni that time, pemikiran dia always constant radio airplay baru lagu tu sukses. Diorang terkejut bila kita tunjuk video kita orang perform kat Sarawak, crowd singalong semua. Lepas tu diorang boleh tanya, macam mana crowd boleh singalong lagu korang? Aku bukan nak memburukkan label, tapi dengan cara kerja daripada satu company bertaraf dunia, antarabangsa, aku macam that's why we left. Kita orang tahu work ethic diorang sangat teruk that time. Until macam mana, to that point diorang upload lagu kita orang dalam Spotify, AJSOG pun tak betul. S-O kecil, G kecil. So sok. Lalu bila kita orang buat sendiri, alah macam ni je rupanya. Kita orang lagi lah terbakar. That's why kita orang sekarang sangat sensitif sikit dengan label. Aku tak cakap lah label ni tak bagus langsung. Dia ada untuk orang macam SOG, mungkin kita orang tak rasa macam tak kena. Tapi untuk artis lain, mungkin diorang tak erti buat apa-apa. Kau nak masuk label, masuklah. Tapi untuk SOG, bila kita orang dah dengar macam tu, dengan apa yang kita dah pernah merasa, kita orang macam okay, kita orang bagi tahu, and then kita orang cakap dia ni kenakan kau, ni kata ni macam. Tapi achievement tak ada besar mana. Yang benda ni yang achievement yang aku nak cerita ni. Tapi ni lah titik tolak pada semua achievement yang besar kita orang dapat. Dan kita orang menang Battle of the Band UOX tahun 2011. Kita orang 3 kali masuk AIM, artis baru terbaik. Next year tu Best Rock Song. And the other year, the latest AIM lah, lepas tu dah tak ada AIM, tahun 2016 kita orang menang the Best Album Cover dari album Bahtera. Selain tu ada lagu Kita Lah Juara, TV3 pakai untuk kempen Liga Super diorang. Dia punya hashtag Kita Juara tu, menggunakan lagu tu orang hantar ke World Media Festival something like that, menang dekat Hamburg tu. Kalau nak cerita the best pengalaman yang manis kan, achievement is kita orang dah buat konsert orkestra dengan UiTM full house dekat Dewan Seri Budiman UiTM tu. Secara umum sebenarnya bila buat muzik dengan SOG, first menggunakan banyak duit lah, and then kita kena sacrifice banyak punca rezeki lain lah, sebab benda ni requires commitment, masa, tenaga, kewangan sendiri. And selain tu, antara tough time kalau personally aku is post arwah mak meninggal lah. Tu time tu dia punya orang kata post depression tu lama lah untuk aku. Takkan nak tunjuk show off satu benda, tapi bila kalau nak cerita benda tu lama juga aku tahan. Aku banyak juga tolak job opportunity yang bagi aku kalau orang lain yang pilih benda tu sebabkan orang kata better future lah, boleh financially stable semua. So that time aku banyak tolak good job opportunities, even peluang study keluar negara pun aku dah dapat scholarship, tapi aku tolak sebab aku dah pasang niat aku berhenti belajar degree tu sebenarnya aku nak jaga mak aku. So let's say kalau aku decide untuk buat benda-benda ni, maknanya aku macam mungkin janji pada diri sendiri. So bagi aku orang pandang aku dengan adik
That time sebab kita orang jaga mak, maksudnya kita orang akan take turn. Mak buat kemo kat hospital, adik jaga studio, aku akan jaga mak. Orang pandang kita orang as orang unemployed lah, orang-orang taman semua. Sebab dia orang akan nampak kita orang hari-hari tiap petang main bola. So, itu ada benda yang aku sangat kecewa dengan perception masyarakat lah. Bila ya fashion rambut aku macam ni pun dia nampak pandang aku ni macam tu lah, macam something gangster. Tapi kita decide lah, sedih-sedih tapi kita tahu apa kita buat tu je lah. Dia orang fikir bila buat muzik jadi artis. So bila dia orang tahu macam kita orang band-band macam ada orang je. So dia orang pun sendiri macam pandang lah, belajar tinggi-tinggi, belajar dulu masa kelas semua lah end up macam ni. Because of lack of art appreciation pada akar umbi telah menyebabkan bila contoh ada satu gambar ni aku tengok, ada satu perahu nak karam, lepas tu ada beramai-ramai orang yang ada kerja. Macam contoh seorang polis, seorang askar, seorang artis, seorang hakim, seorang semua tu, siapa yang nak kena buang seorang tu? So semua orang cakap artis. There you go. So kita tahulah, maknanya pandangan masyarakat terhadap artis ni itulah macam dipandang, oh gosip sana sini. Itu pandangan masyarakat kita terhadap art. Kalau bagi aku sendiri, senang. Kita pandang pada history Kalau korang tengok Rom, korang tengok Arab, kerajaan Arab zaman Cina kuno semua dulu, first orang akan pandang dekat art, nilai seni itu sendiri. Colosseum, Roman pillars, Greek punya architecture, Moorish punya art, kaligrafi, Cina punya tulisan. So art tu yang sendiri yang represent keutuhan tamadun tu. Tapi itulah aku nak cerita benda ni kat semua orang sebab level of art appreciation diorang tak sampai ke this levels. Contoh kau boleh tak hidup dalam satu minggu kau tak ada hiburan langsung. Kau tak dapat dengar muzik, kau tak ada tengok TV, filem semua. Macam mana kehidupan kau? So memang plain lah, memang data. So entertainment tu sangat penting. Sebab dia nama entertainment kan. So orang pun macam pandang entertainment ni as a benda yang remeh. Kau tak tahu entertainment tu is actually is a benda yang bagi positifkan mental kita. Contoh kita tengah down, kau nak pergi mana? Jom tengok wayang. There you go. Contoh kalau let's say orang-orang yang suka lepak pub bar, sebab apa nak dengar muzik? Nak dengar live music because nak dengar that loud and good music. Diorang tak sedar benda tu, diorang buat. Tapi diorang bila cerita secara macam ni, diorang tak nak benda tu. So macam let's say contoh kalau dekat dalam kelas sekolah, bila budak-budak kelas atas sains macam ni, macam aku dulu, aku nak ambil art, semua nak ambil muzik. Diorang tak bagi, kata biarlah budak-budak kelas ambil, belakang ambil. Sakit hati tau. Tapi nak buat macam mana? So cikgu sendiri pun dah ada pandangan macam tu. So maknanya benda tu dah didoktrinkan selama kat 100 tahun dah. Art buat kita negara dunia ketiga. So kita terlalu industrious untuk kejar teknologi, everything. Tapi kita neglect sense of art tu sendiri. Nasihat aku pada siapa yang dah start venture on music, tak kisahlah suka-suka ke apa, buat je daripada tak buat. Maksudnya kalau let's say kau nak buat for suka-suka, sometimes dari suka-suka tu akan jadi serius. Dari serius tu akan jadi something yang kita boleh buat impact dekat masyarakat. Buat je. Kalau let's say lepas suka-suka kau memang tak jadi apa, maknanya bukan jalan dia lah. Tapi at least kau buat. Kalau let's say kalau nak belajar betul-betul serius muzik sekarang ni dia jadi macam benda orang kaya orang belajar. Orang kaya je hantar anak dia belajar. Which is bagi orang-orang biasa macam Marhan yang working class ni, dia takkan hantar anak dia belajar muzik sebabkan dia nak save duit untuk benda lain. So sekarang untuk mereka yang terlepas benda-benda tu kan, maksudnya mak bapak tak hantar tu, YouTube ada banyak, betul. Sebenarnya sekarang ramai, even Twitter semua banyak je benda free lesson semua. And even the access untuk kenal dengan music educator tu sebenarnya sangat senang. Kalau kau nak explore music, keluar daripada kelompok radio atau daripada mass media, sekarang senang lagi nak explore Spotify, YouTube. Tapi kita kena pandai lah explore tu sendiri. Sebab dari side aku, the more you explore the music, the more you know the spectrum of music to itself.